Bertemu kembali. Dan kita melihat bahawa pengumuman angka indeks harga pengguna untuk bulan Mac dan juga Februari adalah sama pada 2.2%. Namun kita melihat bahawa trend ini berkemungkinan dijangkakan akan terus meningkat melihat kepada faktor-faktor luaran dan juga dalaman yang mungkin akan menjejaskan harga pengguna ini dan juga inflasi. Bagaimana untuk kita melihat bergerak ke hadapan dan juga apakah persediaan kita? Itu yang saya bincangkan pada jam ini. Saya membawakan tetamu saya pada jam ini, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Pensyarah Kanan Putra Business School. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Pertama sekali kita melihat jangkaan Doktor sendiri, adakah inflasi kita akan meningkat melihat kepada faktor-faktor luaran sebagai contoh gangguan rantaian bekalan dan sebagainya. Setakat ini mungkin dalam keadaan masih lagi terurus angkanya, namun kalau di peringkat antarabangsa itu di Amerika Syarikat, di negara-negara lain, angkanya melambung tinggi. Malaysia masih lagi keadaan okey, tapi adakah boleh dijangkakan akan meningkat? Ya, Nadia, apabila kita melihat kadar inflasi pada bulan Mac agak rendah, kita boleh anggap kerana dibandingkan dengan negara-negara lain, memang kadar mereka telah meningkat, malahan Amerika Syarikat melebihi 7.9%, Kesatuan Eropah lebih 5.5%. Maka kalau kita lihat apa yang akan berlaku untuk bulan April dan seterusnya, memang jangkaan yang akan meningkat lebih daripada itu, mungkin ia akan menghampiri kepada 2.5 ataupun 3% kerana kita lihat banyak faktor luaran dan juga dalaman yang telah berlaku sejak belakangan ini. Kalau kita lihat di luar sana memang krisis Rusia Ukraine masih lagi berterusan, rantaian bekalan global masih lagi belum mampu memenuhi permintaan banyak negara, dan kita lihat juga di Indonesia sebagai contoh mula meletakkan sekatan ekspor ke atas barang komoditi minyak sawit mereka. Dan kalau kita lihat di dalam tempatan bulan April ini adalah yang mana banyak orang kata SOP telah mula dilonggarkan, ramai rakyat sudah mula berbelanja terutamanya menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya. Dan kalau kita lihat secara terperinci inflasi pada bulan Mac, walaupun ianya 2.2%, tetapi berlaku peningkatan yang semakin tinggi untuk barangan makanan dan minuman, dan juga untuk restoran dan hotel juga menunjukkan peningkatan. Dan peningkatan ini telah berlaku sejak beberapa bulan yang lalu, dan ini dijangka akan berterusan meningkat kerana kita masih lagi belum dapat menangani sepenuhnya sekuriti makanan kita, iaitu kita banyak lagi bergantung kepada barangan import untuk makanan, dan ini bakal menyaksikan kadar inflasi untuk bulan April dan seterusnya akan meningkat lebih tinggi daripada bulan Februari dan bulan Mac. Okey, sudah pasti kalau kita melihat bahawa adakah dengan keadaan subsidi sedia ada kita cukup untuk setidaknya membendung kenaikan inflasi jangka pendek? Apabila kita melihat subsidi yang dibuat oleh kerajaan dari segi memastikan sebagai contoh harga petroleum kekal rendah untuk mengelakkan kos transportasi meningkat, dan juga subsidi minyak masak dan juga penetapan harga untuk barangan terkawal, memang untuk jangka masa pendek kita lihat impak dia ianya membolehkan bahawa kebanyakan barangan makanan asas itu tidaklah orang kata meningkat dengan ketara dari segi harga. Namun kemampuan kerajaan untuk memberikan subsidi ini juga bergantung kepada hasil pendapatan yang pada masa ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditi seperti minyak dan juga minyak sawit, membolehkan kerajaan mendapat hasil tambahan. Sebagai contoh, minyak sawit, setiap kali berlaku peningkatan harga, maka kerajaan akan mendapat windfall tax ataupun cukai tambahan untuk hasil komoditi minyak sawit. Dan tapi saya lihat kebanyakan penambahan hasil ini jika disalurkan kepada subsidi semata-mata, ianya akan memberi tekanan untuk jangka masa panjang, dan ini juga tidak akan bertahan lama. Kita tidak rasa harga komoditi seperti minyak dan minyak sawit ini akan kekal tinggi. Oleh itu, kemungkinan saya lihat subsidi yang dilaksanakan oleh kerajaan ini mungkin akan pergi ke arah subsidi bersasar untuk membantu golongan-golongan yang memerlukannya, dan tidak orang kata secara bukal, maknanya semua dapat subsidi itu. Saya lihat itulah yang harus kerajaan perincikan ataupun perhalusi untuk beberapa bulan ke datang. Okey, Doktor, kalau kita melihat juga persiapan untuk orang ramai, kerana kalau kita melihat
perbelanjaan itu semakin pulih di negara ini, khususnya untuk perayaan lah. Tapi kalau kita melihat mungkin lebih ramai juga orang mampu berbelanja dan sebagainya. Kalau kita ambil data sebagai contoh keperluan mengeluarkan KWSP, angka pengeluaran itu membuktikan bahawa betapa perlunya orang ramai tentang memiliki wang untuk berbelanja dan sebagainya. Bagaimana untuk kita cantumkan korelasi data-data ini untuk membuktikan bahawa apa yang mereka laksanakan pada ketika ini adalah defensif untuk pengguna? Ya, apabila kita nak melihat mengapa inflasi ini berlaku, dia datang daripada permintaan dan juga penawaran. Dan apabila KSP membenarkan pengeluaran khas, setakat ini sekitar 41 bilion telah orang kata dipohon untuk dikeluarkan. Dan apabila kita melihat statistik daripada KSP, lebih 40% akan menggunakan duit itu untuk keperluan seharian. Jadi kalau 40% darab dengan 41 bilion, sekurang-kurangnya dah orang kata 16 mungkin ke 20 bilion akan pergi kepada pasaran dari segi perbelanjaan untuk belanja seharian, dan ini sudah tentunya akan meningkatkan permintaan dan mungkin juga harga barangan. Selain itu, apabila kita lihat permintaan semakin banyak disebabkan rakyat ada wang untuk berbelanja, ditambah dengan bekalan makanan yang tidak, orang kata belum lagi masih mencukupi atas faktor harga baja ataupun benih ataupun dan sebagainya masih lagi tinggi, maka ia juga akan turut mendorong dari segi kenaikan harga. Oleh itu, kalau rakyat memanglah saya lihat suasana sekarang, wang KSP sebagai contoh tu bukannya selalu, maka perbelanjaan secara berhemah itu harus dilakukan, hanya berbelanja yang perlu. Dan kita lihat keperluan asas itu untuk makanan memang lagi di bawah kawalan oleh kerajaan, dan orang kata tidak, orang kata terlalu rasa mewah untuk berbelanja. Saya lihat harga barangan untuk harga perkhidmatan untuk restoran dan hotel pun makin meningkat. Kalau boleh kita kena tengok sama ada masak di rumah ataupun makan di luar itu yang mana akan memberi, orang kata, kos yang lebih tinggi kepada kita. Kita kenalah, orang kata, berhemah dari segi perbelanjaan tersebut. Okey. Doktor, mungkin kalau kita melihat kepada impak inflasi ini, sudah pasti kita menantikan dasar monetary daripada Bank Pusat sendiri, sama ada akan berlaku peningkatan sama ada 25 mata asas ataupun 50 mata asas. Ada dua angka yang disebutkan oleh penganalisis sebelum ini. Mungkin pandangan doktor sendiri, berapa angka yang bersesuaian dan kesannya kerana ini membawa kepada kos pinjaman lebih mahal selepas ini? Betul, apabila kadar inflasi semakin meningkat, dia salah satunya ia akan menandakan bahawa ekonomi kembali pesat, berlaku banyak permintaan. Tetapi kita tidak mahu ianya, orang kata terlalu panas lah, maknanya barangan itu meningkat terlalu tinggi. Dan cara yang boleh dilakukan oleh Bank Negara untuk, orang kata, memperlahankan sedikit ekonomi ini ialah dengan menaikkan kadar OPR. Tetapi kita tidak mahu, orang kata, menaikkan kadar OPR terlalu cepat. Mungkin kenaikan inflasi pada masa ini adalah, orang kata, blip ataupun sementara saja, temporary effect sebab sebab beberapa faktor lain. Oleh itu, memang saya lihat konsensus semua penganalisis ekonomi bukan masa terdekat untuk menaikkan kadar OPR itu. Rata-rata melihat separuh tahun kedua adalah, orang kata, waktu yang sesuai untuk kembali menaikkan kembali kadar OPR daripada 1.75% mungkin kepada 2%. Kerana kita tidak juga mahu bahawa dengan peningkatan kadar OPR ia akan juga turut menyebabkan ekonomi yang kata kembali menguncup sebab mungkin tidak mampu untuk berbelanja disebabkan kos untuk membayar beban hutang itu semakin meningkat dengan peningkatan OPR tersebut. Oleh itu, saya melihat untuk 2-3 bulan ini adalah amat penting untuk Bank Negara meneliti suasana ekonomi negara kita sebelum membuat keputusan untuk menaikkan OPR. Bagaimana tu untuk kalau kalau dari segi kepenggunaan itu di peringkat harga barang sebagai contoh, Prof. Ini bukan perkara barulah, sudah banyak kita bincangkan. Perlu kita ada penguatkuasaan yang lebih rapi kerana apabila bercakap tentang rantaian bekalan yang meningkat harga, peniaga mungkin sesuka hati saja menaikkan harga barang. Pengawalan selian itu tidak menyeluruh dan sebagainya. Apa lagi yang perlu kita lakukan untuk memastikan bahawa harga ini tidak dinaikkan dengan alasan bahawa harga dedak mahal sebagai contoh ataupun harga-harga bahan mentah yang lain mahal? Ya, rantaian bekalan ini penting. Ramai mengingat bahawa rantaian bekalan itu hanya melibatkan end user ataupun pembeli dan juga penjual. Tetapi sebenarnya ia merangkumi pemborong, peraih, dan juga pengilang.
Dan kadang-kadang punca kenaikan harga barangan ini disebabkan oleh mungkin pengeluar dan juga pemborong. Maka kalau kita cakap tentang enforcement ataupun pemantauan, pemeriksaan, lawatan mengejut, ianya harus dilakukan secara menyeluruh kerana kita pun nampak baru-baru ini keluh kesah oleh peniaga dan juga pembeli bahawa ada antara faktor kenaikan harga ini di luar kawalan mereka dan mereka tidak mampu untuk menampung perniagaan mereka disebabkan harga belian barang yang terlalu tinggi. Oleh itu, saya melihat yang penting sekarang ini usaha berterusan oleh pihak berkuasa untuk memantau kenaikan harga barang ini daripada puncanya, daripada pengeluar, daripada pemborong. Kerana kita lihat kalau barangan di kedai yang ianya mudah dipantau, pembeli boleh tengok harga dan orang kata bandingkan dengan kedai lain. Tetapi kalau harga dinaikkan oleh pemborong, harga dinaikkan oleh pengeluar, siapa yang nak pantau? Penjual pun dia tak berani nak pantau sebab mungkin dia bergantung kepada pembekal atau pemborong tertentu saja. Maka tanggungjawab ke atas agensi penguasaan inilah yang penting. Kena selalu turun padang, tengok apa yang berlaku sebenarnya di keseluruhan rantaian bekalan tersebut. Okey, Doktor, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Ini topik yang cukup penting kerana ini persediaan kita. Tidak kira di peringkat mana pembuat dasar ataupun orang ramai, paling penting untuk kita berjaga-jaga dengan peningkatan inflasi sedemikian. Terima kasih Profesor Madya Dr. Ahmad Razman kerana bersama kami pada pagi ini. Kita akan rangkumkan dan juga muatkan di laman web kami astroawani.com.